Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Madam. Okey, baik, apa khabar semua? Alhamdulillah, sehat. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Ada yang lain? Alhamdulillah sihat madam. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Sebelum kita mulakan, okey, terima kasih Nuri Nazira. Okey, sebelum kita mulakan kelas, biasa kita akan mulakan bacaan doa. Silakan Madam untuk memulai bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Adam di atas bacaan doa yang tadi. Okey, baik. Hari ini kita akan teruskan pembentangan yang akan disampaikan oleh kumpulan EBT, Aktif Putri, Nur Natasha dan Ibu Syafiqah Syamimi. Yang kedua ialah reality daripada Muhammad Arif Jeffrey dan Fakur Razil Lutfi. Ini dah. Kan minggu lepas. Ini dah kan? Dah, Madam. Tak siapa pun tegur Okay, hari ini kita akan sambung dengan presentation Holland dan juga Super dari teori kerjaya. Okay, teori ini akan disampaikan yang pertama Holland, Nurul Jannah dan juga Nur Eliana. Yang kedua Super iaitu Nurul Asyikin dan juga Nur Fatihah Nafisah. Okey, jadi kedua-dua kumpulan ni dah bersedia ke? Dah masuk? Dah madam. Okey, baik. Jadi kita akan teruskan. Okey, pertama kumpulan daripada kumpulan Holland. Okey, Jannah, Eliana ada? Ada madam. Okay, dah bersedia? Ada madam. Dah bersedia? Dah. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Nurul Jannah dan juga Nur Eliana untuk membentangkan tajuk mereka berkaitan teori Holland. Dipersilakan. Okay, saya mulakan Assalamualaikum. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk teori kerjaya Holland. Seterusnya. So dalam pembentangan ni kita orang akan explain pasal pengenalan teori Holland, andaian asas teori Holland dan prinsip asas teori Holland. Seterusnya Jannah akan explain mendalam tentang jenis personaliti dan persekitaran kerja, andaian sekunda atau jenis-jenis kombinasi, kelemahan dan kekuatan teori, dan akhir sekali saya akan explain pasal aplikasi teori kerjaya Holland. Okay, pengenalan teori kerjaya Holland. Teori pemilihan kerjaya Holland diperkenalkan pada tahun 1959 oleh John Lewis Holland, iaitu seorang profesor emeritus sosiologi di University Johns Hopkins. Teori Holland dikenali sebagai teori pemilihan kerjaya Holland, iaitu bersempena dengan namanya ataupun dikenali juga sebagai teori tipologi Holland. Seterusnya. Teori Holland ni dia based on apa yang Holland cakap ni. Holland menganggap bahawa minat pekerjaan dan cita rasa adalah sebahagian daripada personaliti. Ia dikenali sebagai teori pemilihan vocational dan kerjaya. Selalunya trait personaliti seseorang ni boleh kita tahu melalui kecenderungan terhadap sesuatu perkara. Contoh macam mata pelajaran, hobi ataupun kerja. So apa yang Holland cuba nak kaitkan adalah bahawa minat seseorang tu boleh menggambarkan personaliti diorang. So dari situ Holland ni kaitkan yang macam mana bidang kerja yang orang tu boleh ceburi berdasarkan personaliti tersebut.
Okay, so fokus utama pemilihan kerjaya Holland adalah untuk yang pertama menjelaskan tingkah laku vocational, iaitu yang sebagai ekspresi personality. Yang kedua, mencadangkan beberapa idea praktikal untuk menolong individu memilih kerja, menukar kerja serta memperoleh kepuasan bekerja. Yang ketiga, membincangkan tentang perkembangan jenis personality, perubahan personality, kebolehan seseorang, tingkah laku kerjaya, pendidikan dan sosial. Seterusnya. So ini adalah model teori Holland. Macam sebagai yang boleh nampak, dia model tu macam hexagon. So dia terdiri daripada 6 prinsip iaitu realistic, investigative, artistic, social, enterprising dan conventional. So nanti Zanah akan explain dengan lebih mendalam tentang semua benda ni. Terusnya. Okay, andaian asas teori Holland terbahagi kepada dua iaitu jenis personality Rorschach dengan jenis persekitaran. Okay, kebanyakan individu boleh dikategorikan kepada satu daripada 6 jenis personality. Setiap jenis personality ini terbentuk hasil daripada interaksi antara desakan pelbagai budaya dan personal. Contohnya macam rakan sebaya, kelas sosial, budaya ataupun persekitaran fizikal. So hasilnya individu akan menyukai aktiviti-aktiviti tertentu dan seterusnya dan akan mendorong kepada pembentukan kumpulan kecekapan tertentu. Kesimpulannya, apa yang individu tu minat akan menyebabkan mereka berfikir, membuat tanggapan dan bertindak dengan cara tertentu. Macam jika diorang tu minat belajar biologi, maybe diorang akan membuat anggapan bahawa diorang akan terus study biologi dan nak ceburkan dalam bidang yang berkaitan dengan biologi macam tu. Seterusnya, jenis persekitaran Rorschach. Menurut Holland, setiap persekitaran akan dikuasai oleh personality tertentu dan setiap persekitaran tu akan dijeniskan oleh keadaan fizikal yang menghasilkan masalah dan peluang tertentu. Contohnya macam persekitaran realistik mostly akan didominasi dengan individu jenis realistik. Oleh itu, individu akan mencari persekitaran yang memberikan mereka peluang untuk mengamalkan kemahiran dan kemampuan dan melahirkan sikap dan nilai-nilainya. Seterusnya. Prinsip asas teori. Prinsip asas teori Holland telah menyenaraikan sebanyak 6 prinsip asas yang merupakan intipati kepada teori keselarasan individu. Dan Holland antaranya ialah yang pertama, pemilihan kerjaya seseorang adalah berdasarkan ekspresi personalitinya. Yang kedua, setiap individu mempunyai stereotip tersendiri berhubung dengan dunia pekerjaan. Stereotip di sini adalah apabila individu tu contohlah, individu tu mementingkan aspek kewangan, maka dia akan lagi mementingkan kerjaya yang tinggi dari segi gajinya. Macam orang tu tak minat pun kerja dalam bidang doktor, tapi disebabkan dalam bidang doktor ni dia menawarkan gaji yang tinggi, so dia macam akan cubakan dalam bidang tu juga walaupun dia tak minat sebab dia mementingkan aspek keuangan. Okay. Yang ketiga, kepuasan kerja, kestabilan dan pencapaian adalah bergantung kepada darjah keselarasan antara jenis personality dengan persekitaran. Persekitaran kerja ni merujuk kepada rakan-rakan sekerja. Jadi untuk hasilkan kerja yang produktif, personality diri tu kena sama dengan persekitaran kerja tersebut. Contoh macam orang tu jenis yang dengan persekitaran yang macam bos dia suka maki ke ataupun kena bully dengan rakan sekerja ke, so dia macam tak boleh lah duduk dalam persekitaran macam tu. Kalau tak macam nanti orang tu jadi stres, so macam kerja dia jadi macam tak produktif. Baik, ahli-ahli dalam satu bidang pekerjaan mempunyai personality serta sejarah perkembangan peribadi yang serupa. So apabila individu dalam kumpulan kerjaya yang sama mempunyai personality yang sama, maka mereka akan bertindak balas
yang sama apabila menghadapi situasi dan masalah. So benda ni macam kiranya good teamwork, macam itulah. So yang terakhir, inventory minat ialah inventory personality. Seterusnya saya akan serahkan kepada Jannah untuk explain dengan lagi detail. Jannah buka mic ke? Okay, boleh dengar tak? Boleh. Sorry. Okay. Saya akan teruskan dengan jenis-jenis personality dan persekitaran kerja. Okay, kita tahu personality ni adalah REASEC which is R realistic, I investigative, A artistic, S social, E enterprising, and last sekali C conventional. Saya akan pergi yang pertama which is realistic. Realistic ni adalah individu yang mempunyai kemahiran mekanikal. Maksudnya dia sesuai dengan kerja-kerja berat yang perlukan kemahiran. Contoh macam kerja dengan mesin, peralatan, binatang dan tumbuhan. Semua kerja ni perlukan kemahiran. Okay, individu realistik ni dia selalunya bersikap introvert dan dia tidak pandai sangat communicate dengan orang. Tapi diorang ni mempunyai emosi yang stabil and diorang agresif juga. Diorang ni lebih suka kerja dengan benda daripada dengan manusia. Contoh persekitaran kerja dia macam jurutera, mekanik, petani dengan pemandu kenderaan. Kalau korang boleh tengok semua kerja ni kurang interaction dengan orang and kebanyakannya dia deal dengan benda-benda je. Macam contohnya macam mekanik. Dia deal dengan kereta, motor and apa-apa kenderaan lah. Dia deal dengan orang pun masa mula-mula nak tahu masalah kenderaan tu dengan bila nak bayar je. Macam tu. Next saya akan teruskan dengan investigatif. Investigatif ni adalah individu yang suka membuat penyiasatan secara pemerhatian, simbolik, sistematik dan kreatif. Maksudnya diorang ni suka kerja-kerja yang gunakan pemikiran daripada perbuatan. Usually diorang ni anggap diri diorang orang yang berpengetahuan. Dia ada kebolehan matematik dan saintifik, tapi dia lemah dalam memimpin. Orang investigatif ni dia selalunya tunjukkan diri dia ni berdikari, ada perasaan ingin tahu yang tinggi, tapi dia pendiam dan pemalu. Diorang ni juga suka baca buku dan menyelidik. Contohnya macam bila diorang tak tahu satu benda tu, dia akan cari sampai diorang jumpa jawapan, dapat jawapan tu. Contoh pekerjaan yang jenis investigatif ni adalah ahli kimia, ahli biologi, kriminologi dan penyelidik sains. Pekerjaan-pekerjaan ni semua diperlukan ilmu yang tinggi dan kerja-kerja yang teliti. Okay, next adalah artistik. Tengok nama pun kita tahu art, maksudnya seni, sama ada dalam bidang music or anything yang berkaitan. Diorang ni sukakan aktiviti yang bercorak bebas dan tidak bersistematik. Maksudnya diorang ni suka buat aktiviti yang tak ada spesifik tak ada sesuatu benda yang spesifik dia kena buat macam tu. Selain itu diorang suka macam kerja fleksibel macam tu lah. Dan selalunya diorang ni lemah dalam pengurusan. Contohnya macam kerja-kerja yang kena urus masa macam tu, diorang tak suka. Diorang juga selalunya suka dipahami, tidak terurus dan emosional. Macam saya cakap tadi, individu artistik ni dia tak suka benda yang sistematik. So tu punca kenapa diorang macam ni lah. Tapi diorang ni kreatif. Contoh persekitaran pekerjaan macam guru muzik, penyanyi, pelukis dan penyair. Okay. Next adalah social. Individu social ni dia suka berurusan dengan orang lain.
beri nasihat, tunjuk ajar, bimbingan dan kaunseling. Contohnya bila orang lain ada masalah, dia willing untuk tolong. Dia prihatin dengan orang lain macam tu. Ciri-ciri diorang ni adalah orang yang peramah, murah hati, suka menolong, baik hati, pintar bercakap, bertanggungjawab, jujur dan sangat memahami. Contohnya macam diorang ni suka ambil berat pasal kebajikan dengan masalah masyarakat. Persekitaran pekerjaan dia macam guru, kaunselor, terapi, profesor, pegawai kebajikan masyarakat dan jururawat profesional. Pekerjaan-pekerjaan ni semua diperlukan interaction dengan orang. Next adalah enterprising, iaitu berdaya usaha. Individu ni dia suka terlibat dalam aktiviti yang gunakan orang lain untuk capai satu matlamat. Diorang ni berani ambil risiko, bercita-cita tinggi, gemar mengarah dan mengurus orang lain, bersifat pemimpin dan suka menonjolkan diri. Contohnya pegawai bank, eksekutif, ahli perniagaan, pengurus pentadbir dan pemaju perumahan. Kebanyakan daripada kerja-kerja ni kalau korang boleh tengok dia adalah orang yang pangkat tinggi macam saya cakap tadi. Diorang ni suka gunakan orang lain untuk capai satu matlamat. Tapi dia bukan dari segi negatif, dia macam dari sudut positif macam tu. Contoh macam pemaju perumahan, dia gunakan tenaga buruh untuk siapkan rumah. Itu maksudnya gunakan orang lain untuk capai matlamat. Dan sekali konvensional. Individu konvensional ni dia sukakan aktiviti teratur dan kerja yang bersistematik. Contohnya macam susun data, simpan rekod dan buat sistem file. Diorang juga suka ikut peraturan, arahan dan bersungguh-sungguh. Ciri-ciri yang diorang tunjuk adalah diorang ni berminat dengan cara penyelesaian sesuatu yang kelihatan kemas. Mereka juga boleh mengawal diri, berdisiplin, berpraktikal dan pandai bersosial. Contoh persekitaran pekerjaan yang sesuai macam kerani, peniaga, penjaga fail, accountant dan setiausaha. Pekerjaan-pekerjaan ni semua dia perlu pentingkan keteraturan dan kerja yang sistematik. Okay, seterusnya kita masuk kepada andaian sekunda ataupun jenis-jenis kombinasi. Okay, adakah individu ni ada satu personality je? Jawapannya tak. Seseorang individu tu boleh ada personality yang bertindan atau boleh juga bertentangan. Jenis-jenis kombinasi ada 5 iaitu keselarasan, congruence, konsistensi, perbezaan, calculus dan identity. Okay, yang pertama keselarasan. Keselarasan ni adalah hubungan antara personality dan persekitaran. Individu menceburi bidang sama atau hampir sama dengan persekitaran. Contohnya jenis investigatif, dia akan cenderung kepada persekitaran investigatif. Bila orang investigatif tapi dia kerja dalam bidang artistik, itu yang dia jadi tak selaras. Okay, seterusnya adalah konsistensi. Hubungan di antara personality dengan persekitaran bergantung kepada jarak di antara keduanya. Semakin dekat jarak real-set, semakin menunjukkan persamaan yang tinggi. Maksudnya bila dua personality di bersebelahan, dia tunjukkan skor yang tinggi. Maknanya dia lebih konsisten. Kejap lagi saya akan terangkan dengan lagi jelas. Okay, next adalah perbezaan. Perbezaan ni adalah konsep melihat ketulinan personality individu menggunakan alat skor ujian VPI dan SDS. Individu yang mempunyai skor real-set yang tinggi dikatakan mempunyai perbezaan. Okay, contohnya individu yang mempunyai skor perbezaan yang tinggi, dia mempunyai personality yang dominan untuk 2 atau 3 jenis personality. Kalau skor perbezaan tu rendah pula, dia personality dia tak dominan lah. Semua kepentingan dia tu macam hampir sama je. VPI tu adalah Vocational Preference Inventory di alat skor tu. SDS tu Self-Directed Search. Okay. Seterusnya adalah calculus. Hubungan di antara personality dan persekitaran itu bergantung kepada jarak di antara keduanya yang diwakili oleh R, iaitu nilai kolerasi. Semakin jauh jarak
dua personality semakin berbeza ciri psikologi. Yang ni pun kejap lagi saya akan terangkan, tunjuk tabel. Okay. Yang last sekali adalah identity. Memberi anggaran tentang kejelasan dan kestabilan identiti personal atau identiti persekitaran. Identiti persekitaran dapat dilihat dalam persekitaran yang mempunyai matlamat, tugas serta ganjaran yang jelas. Maksudnya dalam sesebuah persekitaran tu, kita dah sedia maklum pasal ciri-ciri persekitaran tu and apa tugas yang kita kena buat. Okay. Sekarang ni saya akan terangkan pasal konsistensi dengan kalkulus tadi. Untuk konsistensi, kita tahu semakin dekat jarak real asset tu semakin menunjukkan hubungan yang rapat. Okay, dalam tabel ni, dia tunjukkan tahap ketekalan dengan pola personality. Ketekalan tu konsistensi. Contoh jarak R dengan I, dia dekat kan? So tahap konsistensi dia tinggi. Macam tu juga dengan RC, IR, IA dan seterusnya. So kalau makin jauh jarak dia, maksudnya tahap konsistensi tu makin rendah. Okay, next adalah calculus. Calculus ni diguna nilai R, nilai kolerasi tu. Semakin jauh jarak dua personality, makin berbeza ciri psikologi. Okay, contoh jarak antara E dengan C, dia dekat kan? Nilai kolerasi dia tinggi, which is 71 tu. Maknanya dia menyerupai satu sama lain. Kalau E dengan I, jarak dia jauh. So nilai kolerasi dia rendah. Maksudnya dia berbeza satu sama lain. Bila jarak tu makin jauh, nilai kolerasi dia makin rendah. So dia makin berbeza satu sama lain. Okay, seterusnya saya akan masuk kekuatan dengan kelemahan teori. Okay, kekuatan teori. Teori dianggap stabil dan banyak proses pembaharuan yang dilakukan sejak mula ia diperkenalkan. Banyak menerima kritikan namun diperluas konstruknya. Teori ini dia banyak terima kritikan daripada pakar-pakar dalam bidang kerjaya dan kaunseling. Tapi konstruk dia diperluaskan, which is penambahan andaian sekunder tu yang jadikan dia lagi komprehensif dan jelas. Teori ini juga dia menjadi platform kepada kemunculan inventory, SDS dan VPI. Kelemahan teori pula, dia tidak memberi penekanan terhadap pengalaman pembelajaran dan peringkat umur individu macam dalam teori super. Teori ini juga tak cerita pasal perkembangan hidup dari segi kehidupan, dari segi hubungan keperluan biologi dengan keluarga. Tidak ada penekanan mengenai aspek pengalaman dan perbezaan antara individu dalam memilih kerjaya. Dan last sekali, pemilihan kerjaya berdasarkan layanan baik orang sekeliling individu, terutama ibu bapa. Okay, yang seterusnya saya akan explain tentang aplikasi teori Holland. Seperti yang kita semua tahu, teori Holland ni selalu digunakan di sekolah untuk tahu kita ni cenderung dalam bidang apa ataupun nak tahu kita ni lebih sesuai nak belajar dalam kos yang mana. Tapi sebenarnya teori ni banyak juga digunakan dalam pelbagai situasi dan aspek. So contohnya yang pertama, aplikasi terhadap orang kurang upaya. Penggunaan teori ini dapat meyakinkan majikan untuk mengambil pekerja orang kurang upaya bekerja di sesebuah organisasi dengan sokongan ujian personaliti yang telah dijalankan. So selain itu juga, teori ini membantu orang kurang upaya menjadi lebih yakin dengan diri mereka dalam merancang kerjaya masa depan mereka. Seterusnya, teori Razak juga mementingkan kesamaan antara individu dan persekitaran. Dalam aplikasi dalam industri dan organisasi, majikan menggunakan teori ini dalam mengenal pasti minat calon yang memohon sesuatu jawatan agar bersesuaian dengan posisi yang ditawarkan. Ia juga membantu majikan menempatkan atau menaikkan pangkat seseorang ke posisi yang bersesuaian supaya orang tu menjadi lebih produktif sewaktu bekerja serta committed terhadap tugas diorang.
Dan seterusnya, aplikasi dalam sekolah dan institusi pengajian. Yang pertama, obviously ia akan membantu pelajar mengenal pasti minat dan personaliti diri mereka sebelum melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Contohnya macam waktu sekolah menengah lepas SPM ataupun PT3, kaunselor usually akan suruh student buat personality test. So berdasarkan result tu, student boleh menilai sendiri sama ada dia nak teruskan dalam bidang yang diorang minat ataupun bidang yang diorang lebih cenderung lah. So kaunselor juga dapat membantu pelajar memilih pekerjaan yang lebih bersesuaian dengan mereka. Penggunaan teori ni sangat efektif sebab dapat tolong pelajar lebih fokus dalam memilih kerjaya diorang, khusus pengajian yang bersesuaian dengan diri mereka. Sekian itu saja. Okey, rumusan. Kesimpulannya, teori Holland ni dia dapat diaplikasikan dengan baik kalau kita faham konsep dia yang bersesuaian dengan bidang kerjaya yang diceburi. Selain itu, kita juga dapat kenal pasti bidang kerjaya yang bersesuaian dengan personaliti kita. Oleh itu, teori ini amat memudahkan kita dalam pemilihan kerjaya. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan video tentang ringkasan daripada teori Holland ni. Okey, seterusnya kita ada game.
Tak sama semua orang untuk join. Kalau boleh semua main Kahoot ni guna phone lah sebab senang nak tengok soalan. Boleh nampak ke? Okey, boleh nampak. Okay, so boleh copy dulu code dia. Okey, semua saya nak buka aplikasi Kahoot, buka kat Google masing-masing, search Kahoot dan masukkan nombor game PIN 2871157. Right? Okay, siapa dapat siapa yang dapat menang nanti saya bagi hadiah. Okay, tu saya sponsor hadiahnya. Okay, tu pastikan semua join game Kahoot yang disediakan oleh Jannah Hidayat Liana. Okay, Ashikin, okay good. Okay, lagi. Adin Khairina, okay lagi. Saya nak 10 orang ke atas ni. Okey, masuk lagi, masuk. Siapa lagi boleh masuk ni? Adam mana Adam? Nabiha mana? Intan Mawadah mana? Okey, Alia, Aida Syahidah ni orang sama ni. Fatihah, Syed Hafiz. Okey, bagus. Sikit lagi. Alright. Siapa lagi ni? Hakim Henry mana? Ashikin Jeffrey dah masuk Jom, lagi. kalau saya join boleh tak? Tak boleh. Awak yang buat soalan, awak yang jawab. Awak menang lah. Boleh. Kita boleh. Razi, okey lagi. Azin Hafiz, okey bagus. Rashid Daniel mana? Alia Natasha mana? Firdaus mana? Okay, Hakim Henry bagus. Okay, Alia dah masuk. Okay, bagus. Rashid Daniel. Okay, lagi. Baru satu. Okay, Nabiha. Alright, good. Nashiddin. Okay, bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, 15 orang dah. Okay. Wardah. Okay, good Wardah. Okay, next. Saya cek sekejap nama siapa yang belum masuk ni. Akmal Lutfi mana? Akmal. Jauh santai. Okay, lagi. Hazira mana? Hazira dah masuk ke? Akmal Lutfi. Okay. Adam mana Adam? Adam belum masuk ni. Arif je. Okay, Arif bagus. Alright. Lagi. Okay, Adam dah. Putri dah masuk. Tafika Syarimi. Tuan Nurul Farisha. Dia dah masuk, madam. Betul tu? Okay, bagus Adam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okay, so 22 orang je ada ni. Okay, 22, 23. Okay, lagi je dah masuk. Lagi dia dalam 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, baik. Terima kasih yang menyertai, yang menyokong. Okey, boleh teruskan Jannah dan juga Eliana. Okay, saya start Teori pemilihan pilihan Holland diperkenalkan pada tahun. Okey. Berapa?
Okay, 1959. 11 orang betul. Okay. Terusnya Khususnya. Rashida. Okay, nampak Rashida utama sedang mendahului. Teori Holland dikenali sebagai teori tipologi Holland. Betul atau salah? Jawapannya betul. Okey, dapat 17 orang betul, 7 orang salah. Okey, kita gerak. Okey, Aida. Okey, Aida pula mendahului. Kita gerak kepada soalan ketiga. Tingkah laku individu tidak bergantung kepada keselarasan antara jenis personaliti dan persekitaran. Betul ke salah? Ni siapa yang fokus ni mesti dapat 10 ke 10 ni. Tengok ada tak dapat 10 ke 10? Jawapannya salah. Alright. 21 yang betul. Okey, bagus. Okey, nampaknya Rashida mendahului kembali. Okey, kita pergi terusnya. Apakah contoh pekerjaan bagi personality investigatif? Alright. Senang ini. Okay. Okey, ada juga yang salah kan? Apa yang salah tu? Investigatif ahli kimia. Alright, good. Okey, Rashida lagi. Anggaran sekunder terdiri daripada 4, 3, 5, 6. Okey, nombor 1 jawapan. Lima. Okey. Tak apalah, betul tu ramai. Tak apalah, okey je lah. Okey, Rashida lagi. Apakah analisis sekunder yang menggunakan alat skor BPI dan SBS? Kerasan, calculus, identity, consistency. Jawapannya identity. 5 orang jawab betul. Okey. Berikut adalah tahap ketekalan konsistensi. RI, AS, RI, LA. Okey, siapa yang ingat tadi dia dah bagi dah bentuk hexagon dia start tu. Tapi ingat kedudukannya dia boleh jawab soalan ni. Okey, jawapannya RS. 6 orang je betul. Uish, Razi telah memotong Rashida. Okey, soalan ke-8. Apakah contoh pekerjaan bagi personality realistik? Alright, realistik. R.
Jawapannya ialah jurugambar. Pegawai ikan masyarakat, kaunselor itu semua ialah social. Alright. Okey, lazim dahulu lagi. Soalan ke-9. Soalan ke-9, apakah jenis personaliti dan persekitaran kerja yang betul? Okey, macam mana ejaan yang sebetulnya? Apa akronim yang sebenar? Dah banyak kali dah Jannah Helen sebut kan. Tolonglah, yang ni soalan semua kena betul. Kalau ada yang salah tu memang tak boleh terima lah. Memang tak boleh terima. Ada juga yang salah. Allah. Jawapannya RIACEC. Okey, Rashidah telah merebut kembali tahtanya. Okay, soalan terakhir. Kenyataan benar bagi individu jenis konvensional. C. Orang konvensional. Sukakan aktiviti bercorak teratur. Konvensional suka data, suka nombor. Okay. So kita tengok siapa menangnya. Tempat ketiga jatuh kepada Intan Mawaddah. Tempat kedua Rashidah Izzati dan pertama ialah jeng 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 Hazira. Oi. Macam nama tak boleh sebut tiba-tiba keluar. Okey, tanya diucapkan kepada Hazira, Rashidah dan juga Wada. Alright, so ketiga-tiga ni nanti ada kat kampus ke ada kat rumah? Hazira Kat rumah. Hazira, Campus. Hazira kat rumah, Wada kat kampus, Rashidah? Rumah. Rumah. Okey, nanti Hazira, Wada, Rashidah, okey, Pretty boleh datang counselling jumpa saya, boleh? Tuntut hajat kalian. Alright? Boleh tak Hazira, Wada, Rashidah ke nak pas hadiah orang lain? Boleh. Boleh, madam. So, Okay, good. Okey, sekian saja daripada grup kita orang. Sekian, terima kasih. Okey, sama-sama. Okay, terima kasih diucapkan kepada Nurul Jannah dan juga Nur Elana di atas pembentangan bertajuk Holland. Okey, sedikit komen. Okey, bagus ada isi kandungan. Sebelum buat pembentangan secara lanjut ada isi kandungan. So kita alert lah apa yang akan dibentangkan dan kemudian dah bagi tahu siap-siap. Okey, nombor apa sampai ni? Okey, ni Eliana bentang, yang ni Jannah bentang. Alright, kemudian slide pun cantik, tenang dan jelas. Okey, akhir sekali tu jadi buat rumusan tadi. Alright, good. Maksudnya dia wrap up semua apa tadi berkaitan dengan Holland. And then ada video dan ada game. Okay, game ni baru first time ada satu grup yang buat. Iaitu grup Jannah juga Eliana. Jadi grup-grup lain boleh ambil inisiatif. Boleh guna Slido kan, boleh guna wheel, boleh guna. Kita kena kreatif, kita kena explore teknologi yang ada dalam internet, yang ada dalam Google semua. Okay, jadi sedikit orang kata recap balik berkaitan dengan Drasec tadi. Okey. Boleh nampak tak slide saya? boleh madam. Boleh madam, boleh madam. Okey. Bagus. Okey. So Drasec ni dia ada 6. R realistic, and then I investigative, A artistic, S social, E enterprising dan C lah conventional. Okey, tadi kalau tengok tadi dibentangkan calculus iaitu semakin jauh jarak dua personaliti maka semakin berbeza dari segi ciri-ciri psikologi dia. Contoh R dengan A dia bertentangan kan. So orang R dengan orang A ni of course dia dua-dua ada personaliti yang berbeza. Alright. So sama juga macam I dengan E, C dan juga S. Okay, ini dari segi calculus tadi yang telah dibentangkan. Okay, dari segi konsistensi pula, okay, semakin dekat jarak, contoh R dengan I dengan A dengan S dengan E dengan C dengan R menunjukkan semakin rapat hubungan antara kedua-dua personaliti tersebut. Okey, so secara kesimpulan yang pertama kita lihat realistik. Okay, realistik adalah seorang yang dia jenis yang buat. Okay, bukan fikir-fikir kosong-kosong, dia akan hands on punya orang, alright? Dia akan terus buat, dia tak ada nak fikir-fikir lama, tak nak bayang-bayang, tak ada nak berimajinasi, okay? So,
Kemudian kedua ialah investigatif. Investigatif ni orang yang banyak berfikir. Contoh macam doktor, saintis, pensyarah. Dia merupakan antara golongan-golongan ilmuwan. Ketiga ialah artistik. Artistik ni merupakan seorang yang mencipta. Cipta lagu, cipta lukisan, cipta tarian. Orang-orang yang berseni yang terlibat dalam dunia-dunia yang perlukan idea yang abstrak, yang perlukan imajinasi yang tinggi, soal kreatif, inovatif. And then yang keempat ialah social helpers. Seorang yang minat kepada kerja-kerja kebajikan. Seorang yang suka membantu orang lain. Contoh macam kerja sebagai kaunselor, guru, pegawai kebajikan masyarakat. Kemudian yang kelima ialah enterprising. Enterprising ni dia ada sifat suka memujuk, pandai bercakap. Contohnya ahli politik, usahawan, alright. Kemudian yang keenam adalah conventional, iaitu the organizer. Ini selalunya orang-orang yang suka kepada data, orang yang suka kepada nombor, seorang yang pandai susun atur, sistematik. Contoh macam kerani, setiausaha. Jadi riasat ini RIASEC ni merupakan kod mata Holland dalam ujian mata Holland. Saya nak kita sama-sama try jawab dan cuba tengok apakah kod mata Holland anda. Alright, so saya bagi link untuk jawab di bahagian ruang chat. Try buka dan try jawab. Boleh buka tak? Nanti akan keluar paparan macam ni. Dapat tak? Boleh buka tak ruangan ni? So pergi bawah sekali dekat begin assessment. Tekan klik and then cuba jawab 48 soalan ni. Nanti anda akan dapat dia punya result. So kita buat sama-sama. Yang lain try jawab. Saya nak nanti semua tulis dekat ruangan chat 3 kod utama. Yang pertama 3 kod utama yang telah anda dapat berdasarkan result daripada ujian ni. So saya bagi masa dalam 3 minit untuk anda menjawab soalan ini. Pastikan semua jawab sebab saya nak tahu jawapan awak nanti. Dah siap habis jawab belum? Belum, madam. Cepat-cepat. Nanti bila dah habis jawab akan keluar result macam ni. Ada berapa kod yang anda dapat untuk realistik, untuk investigatif, untuk artistik, social, enterprising dan conventional. Alright, nanti dia akan beritahu output type ni apa.
and then suitable career, yang apa yang sesuai dengan kejayaan anda berdasarkan hasil result ujian ni. Okay, kalau dah dapat jawab, cakap jawab. Dapat, sebab saya tak nampak ruangan chat. Nanti kita akan tengok dalam dia ada apa. Madam, Ya, lepas dah siap tu macam mana? lepas dah siap tu submit lah, terus tekan hantar. Oh, lepas tu submit tu dia keluar yang macam bar cat ni, biar je? Ya, betul. Nanti akan terus dapat keluar bacat ni. Okey. Tak payah type screenshot madam kan? Boleh screenshot, tak ada masalah. Screenshot anda dekat grup masing-masing, dekat grup kelas, saya tunjuk. Anda dapat apa? Okey. Okay, macam saya, okay. Semua dah dapat belum resultnya? Semua dah boleh jawab belum? Madam, dia keluar yang before you see your result ke apa tah cakap ada tambahan. Tekan no. Oh, tekan no. Alamak tu tekan yes lah. Oh, rajin sangat nak menyemak. Susah semak kan? Tekan dia no, lepas tu terus hantar. Madam, lepas tu apa? Dapat 3 number? Okay, dah dapat belum bar macam ni? Dapat. Okay, so masing-masing dah dapat kan? Okay, cuba awak screenshot, awak simpan kan? Letak dalam grup pun boleh. Awak tengok awak cuba check 3 yang tertinggi. Okay, macam saya, okay, awak tengok realistik saya 2. Investigatif 9, artistik 16, social 31, enterprising 14, konvensional 5. Jadi 3 mata tertinggi. Social yang pertama. Yang kedua artistik A. Yang ketiga tertinggi E. Jadi kod saya lah SAE. 3 ni. Okey, tulis kat ruangan chat masing-masing. Tulis dapat kod apa. Okey, macam saya tulis kat ruangan chat tu. Okey, tulis awak punya result dapat berapa. 3 mata tertinggi. Cuba tengok dekat awak punya bar ni. Tengok yang tertinggi apa. R ke, I ke, A ke, S ke, E ke, C ke. Alright, okey, tengok 3 yang tertinggi. Lepas tu tulis kat ruangan chat. Okay, boleh screenshot result, letak dalam grup. Madam, kalau ada 4 tertinggi macam mana madam? Okey, 4 yang tertinggi selalunya yang ketiga tu lah yang sama kan? Ke yang kedua yang sama? Dua sama. Kedua yang sama, okey awak slash. Contoh, katakanlah R dengan I awak sama kan? Pilih R slash I. Kemudian pilih pula yang ketiga tu apa? Yang tertinggi. Okey, IRC Firdaus, Alia Natasha AIS, Wan Nur Farisha AIS, Azlin ARS, Ashikin Jeffrey, apa ni? Fatihah EAS, Nabiha SEA. Okey, macam Intan Mawadah tulis tu, SEI/C kalau ada yang sama. Okey, simpan tau kod yang awak dapat ni. Kod yang awak dapat ni menunjukkan tendensi minat kerjaya awak. Awak nak ke arah mana? Ke arah bidang artistik ke, bidang sosial ke? Okey, sebab tu pentingnya kita buat ujian psikometrik bagi kerjaya. Okey, so dah banyak yang tulis. Okey, sekarang cuba awak scroll kat bawah. Awak nampak tak perkataan suitable career? Ni, yang ni suitable career ni awak nampak tak? Atau awak pergi ni, dekat link biru yang dibagi ni. Okey, awak akan dapat muka depan dia macam ni, Onnet online ni. Okey, Onnet online ni dia akan matchkan awak punya kod tadi dengan kerjaya yang sesuai dengan kod awak. Okey, contoh macam saya tadi, SAE. Okey, SAE tengok, nanny, preschool teacher, self-arrangement teacher, musician, kindergarten, choreographer. Nampak? Dia dah sesuaikan. Dia dah sesuaikan apakah pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan minat kita, dengan personality diri kita. Okey?
Dapat tak macam yang saya dapat ni? Kalau dapat awak punya apa tu, jenis-jenis pekerjaan tu, cuba screenshot letak dalam group. Okay, boleh dapat tak macam ni? Awak punya ni, Onnet ni. Okay, saya tengok dalam group WhatsApp. Okay, bagus. Masing-masing dah hantar baca result tu. Okay, tengok pula awak punya ni tadi. Pergi dekat suitable career ni, pergi dekat ni. Ada link bawah dia ni, okay, awak klik. Dia akan keluarkan senarai pekerjaan yang matching dengan awak punya kod tadi. Okay, dia boleh jadi SAE, boleh jadi AES, boleh jadi SAE, SEA macam tu. Okay, ada siapa tak dapat jumpa pekerjaan-pekerjaan ni? Okay, bagus Ashikin dah jumpa. Okay, lagi? Jumpa tak? Jumpa madam. Dah jumpa tak? Jumpa dah madam, dah jumpa. Okay, jumpa. Okay. Kalau katakan awak dah dapat ujian tu kan, awak nak tahu awak punya jenis-jenis pekerjaan, okay, awak boleh try tengok dekat Onnet ni. Dia pun boleh isi secara manual. Contoh macam ni kan, realistik, katakan awak punya result tadi R pertama. Okay, yang kedua paling tinggi R investigatif. Yang ketiga tertinggi A. Okay, awak tekan go. Dia akan keluarkan pekerjaan-pekerjaan. Contoh macam ni lah. Pattern maker, geographer, landscape architect, astronomer, genetik, biochemist. Alright, siapa yang tadi ada dua pilihan, contoh macam tadi kan, contoh R, I, A, C. Okay, yang first choice ni awak buatlah R, I, C, dan yang kedua R, A, C. Buat dua kali. Tengok mana pekerjaan yang awak rasa berkenan di hati awak. Okay, kalau tak pun boleh terus direct. Macam tadi dia awak ujian ni, dia akan terus bagi link kan. Terus awak tengok apakah pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan awak. Ini dinamakan ujian kerjaya Holland. Ujian mata Holland yang dibentangkan oleh Jana dan Elana. Macam inilah bentuk ujiannya. Okay, cuma ni dalam versi bahasa Inggeris. Kalau versi bahasa Melayu pun ada. Okay, andai kata nak buat secara hard copy. Kita ada macam-macam ujian kerjaya. Kita ada ujian Holland, ujian minat kerjaya SIDIQ, VPI. Okay, so ujian-ujian ni hard copy kita ada dalam bilik terapi kaunseling. Andai katalah siapa-siapa berminat nak buat ujian kerjaya, boleh datang bilik kaunseling, boleh try buat sendiri. Okay, boleh semak apakah minat-minat kerjaya itu bersesuaian dengan awak punya personality. Ada orang tu dia minat sangat dengan kerja-kerja binatang, jumpa binatang kan, nak selidik-selidik binatang. Minat sangat. Tapi personality dia seorang yang penggeli, seorang yang penakut. Jadi kita tak tally kan minat dengan personality dia. Jadi macam mana kita nak bantu, nak matching kan, kita boleh buat ujian minat kerjaya macam ni. Alright, so ni tadi ujian yang telah kita jawab dan inilah merupakan pekerjaan-pekerjaan yang bersesuaian dengan kita punya hasil result kod mata kuliah tadi. Okay, good. Okay, boleh faham tak macam mana penggunaan ujian Holland ini? Yang paling penting sekali kena ingat, kena dapatkan 3 mata kod ni yang paling tertinggi, and then boleh search dekat Onnet tadi tu, masukkan 3 kod mata tertinggi ni untuk dapatkan kerjaya-kerjaya yang sesuai. Contohlah katakanlah tengah diploma ni awak bingung, keliru, was-was lagi ni, degree nanti nak sambung kos apa betul ke apa ambil kos ni sekarang ni. So kita masih ragu-ragu, boleh try buat ujian kerjaya ini untuk kata bagi laluan, bagi awak lebih pencerahan sebenarnya apa kerjaya sesuai untuk awak. Alright. Okay, ini merupakan salah satu inisiatif membuat ujian minat kerjaya. Okay, boleh faham ke semua? Boleh madam. Boleh madam. Okay, bagus. Okay, so good job kepada Jannah dan juga Eliana. Okay, so grup lain boleh ambil inisiatif macam grup Jannah dan juga Eliana buat interaksi dengan ahli kelas melalui quiz. Okay, so buat quiz simple-simple je macam tadi kan. Buat simple-simple je, tahu-tahu dapat hadiah macam tu. Okay, good. Okay, next kita akan pergi kepada kumpulan yang kedua iaitu okay, Nurul Ashikin.
dan juga Nur Fatihah Nafisa yang akan membentangkan teori super. Dah bersedia ke? Dah madam. Okey, baik. Sebelum kita mulakan presentation, saya nak ambil attendance dulu. Alright. Okey, jadi macam biasa. Okey, pertama Nur Hazira ada? Ada madam. Okey, good. Nur Nabiha? Ada madam. Dr. Izzati? Ada madam. Putri Nur Anatasha? Ada madam. Tasha Mimi? Syafiqah Syamimi ada? Ada madam. Okay. Syed Hafiz Ashraf? Saya madam. Dan Nabila? Saya madam. Muhammad Nakiuddin? Saya madam. Okay. Nur Azin Sayyina? Saya madam. Aida Syafida? Saya madam. Alia Natasha? Saya madam. Fatihah Nafisa? Saya madam. Nurul Ashikin? Saya madam. Arif Jeffrey? Saya madam. Fakur Razi? Razi? Madam, Raziki Tandas. Okay. Nuri Nadira? Saya madam. Okay. Nelly Nazura? Saya madam. Okay. Nur Asma Syazwani? Saya madam. Okay. Nur Husna Syahida? Saya madam. Aina ada? Kijana ada? Siti Nur Ain Ashikin? Saya madam. Okay. Wan Nur Farisha? Tak. Saya madam. Okay. Adin Hafiz? Madam, saya dah tadi saya pergi tandas. Okay. Razi. Okay. Adin Hafiz ada? Adlin Hafiz? Ada. Akmal Lufi? Saya madam. Hakim Henry? Saya madam. Okay. Intan Nawada? Saya madam. Rumah Adam? Saya madam. Firdaus? Saya madam. Okay. Rashad Daniel? Saya madam. Okay, good. So hari ni sebenarnya Alhamdulillah, terima kasih. Okay, so presenter dah bersedia? Ashikin dan Fatihah? Dah madam. Okay, jadi saya mempersilakan Nurul Ashikin dan juga Nur Fatihah Nafisa untuk membentangkan teori super. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Okay. Kat mana weh? Ni, Tama tidur gerak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan menerangkan tentang teori kaunseling, teori super. Saya Nur Fatihah Nafisa binti Rizal Azizi dan kawan saya Nurul Ashikin binti Muhammad Jeffrey. Pengenalan teori super. Teori super ini diperkenalkan oleh Donald E. Super pada tahun 1952. Sekejap, Ashikin boleh full screen? Dah full screen ke? Belum. No full screen lagi. Madam boleh tak kami stop sharing sekejap? Okay, boleh.
Ya aku masuk lah. Tak suara. Tak suara. Tak buka Wah, banyak sangat lah halangan. Ya, aku dah buka lah. Ya, Assalamualaikum. Sorry sebab tadi ada masalah sikit. Okay, saya Nur Fatina Nafisa binti Azul Azizi dan kawan saya Nurul Asyiki binti Muhammad Jeffrey akan membentangkan tentang teori kaunseling, teori super. Pengenalan untuk teori super ini adalah teori super ini diperkenalkan oleh Donald E. Super pada tahun 1952. Teori super ini dia bersumberkan konsep kendiri yang ada pada diri seseorang. Maksudnya konsep kendiri yang ada pada diri seseorang itu iaitu sikap kita dan perilaku diri kita sendiri. Dan teori ini asalnya idea daripada Ginsberg 1951. Super menjadikan lebih kompleks dengan menambahkan beberapa aspek sosial, perkembangan dan juga psikologi. Maksudnya kat sini Donald E. Super ni dia tambahkan teori, dalam teori super ni menjadi lebih kompleks. Dia tambahkan aspek sosial, perkembangan dan juga psikologi. Ini merupakan pengasas teori super, Donald E. Super. Dalam teori super mempunyai 4 unsur utama, iaitu pertama, peringkat hidup semasa mencari vocational. Maksudnya kita punya tahap dalam kehidupan kita ni semasa kita mencari pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Yang kedua, kematangan vocational. Kematangan vocational ni maksudnya kematangan dalam sesuatu pekerjaan. Maksudnya macam cara kita bekerja, cara kita selesaikan sesuatu pekerjaan tu sama ada baik ataupun buruk dari segi kematangan kita. Yang ketiga, pemindahan konsep kendiri kepada konsep kendiri vocational. Maksudnya pemindahan konsep kendiri kepada konsep kendiri vocational ni diri kita jadi lebih matang dalam satu pekerjaan tu. Maksudnya daripada kita tak menepati masa menjadi seseorang yang lebih menepati masa. Macam itulah, sesuatu yang kita macam memperbaiki baik diri kita. Yang keempat, corak kerjaya. Yang corak kerjaya ni maksudnya corak kerjaya kita nak kita punya kerjaya ni ke arah yang lebih maju dan berjaya. Kita tak nak lah kita punya kerjaya tu dekat tempat yang sama je, posisi yang sama je. Kalau kat bawah je lah. Tak nak, kita kalau boleh nak naik. Okay, seterusnya peringkat perkembangan. Peringkat perkembangan yang pertama, penilaian seseorang individu itu terhadap dirinya sendiri. Maksudnya macam diri kita ni, kita boleh nilai diri kita sendiri apa kelebihan kita dan kekurangan kita. Yang kedua, individu akan membuat penilaian dirinya sendiri dengan mencari kekuatan dan kelemahan yang ada dalam diri sendiri. Maksudnya hanya kita je yang tahu kita punya kekuatan dan kelemahan.
So dari situ kita boleh tahu kita punya kerjaya kita nak ke arah mana. Seterusnya peringkat perkembangan ni melihat dari aspek kematangan fizikal, mental, emosi, potensi diri, minat, moral dan etika, keputusan ke diri itu sendiri. Kematangan fizikal ni kita punya kekuatan tubuh badan. Kalau mental kita punya kalau mental kita mampu kawal kita punya tahap mentaliti kita supaya tidak ke arah keburukan lah. Emosi, kita boleh tahan diri kita daripada marah macam panabaran ke, kita still boleh tahan. Yang potensi diri pula kita macam tadilah, kita boleh menilai kita punya kekuatan ataupun kelemahan diri kita sendiri. Minat ni kita boleh kembangkan minat kita menjadi kerjaya kita. Moral dan etika, kita punya sikap dan perilaku kita ni lebih matang. Okay, seterusnya faktor penentu kerjaya. Menurut Winraj 1979 menegaskan bahawa keputusan yang berhubung dengan kerjaya seseorang itu mempunyai pertalian dalam beberapa faktor. Antaranya ekonomi, sosial dan psikologi. Dari segi ekonomi ni, maksud dia perdagangan, perubahan teknologi dan peperangan. Dekat sini, dia kata keputusan yang berhubung dengan kerjaya seorang itu mempunyai pertalian dengan beberapa faktor kan. Macam tu, dia punya tu maksudnya yang ekonomi ni, kalau kita nak pilih kerjaya kita akan dari segi perdagangan ni macam kita pilih, kita tengok sama ada kerjaya tu mampu untuk menyara diri kita ataupun tidak. Ataupun kita tengok seterusnya sosial. Dari segi sosial ni status sosioekonomi, pelajaran, kewarganegaraan, bangsa, agama dan jantina. Ini pun dia mempunyai pertalian kerana pada zaman sekarang ni orang akan tengok dari segi pelajaran macam grade sama ada baik atau tak. Bangsa, agama ataupun jantina. Yang jantina ni lagi-lagi zaman sekarang ni orang lebih prefer lelaki bekerja daripada perempuan. Yang ketiga, psikologi, iaitu genetik, kecerdasan, bakat istimewa dan nilai. Yang ni kita punya bakat istimewa dan bakat kita ni lah yang menentukan kerjaya kita pada masa hadapan. Okey, saya akan menerangkan lagi tentang elemen asas pembentukan teori super. Yang pertama ada perbezaan individu, kedua potensi yang pelbagai, ketiga corak kebolehan bekerja, keempat identifikasi dan model peranan, kelima kesinambungan penyelesaian, enam peringkat-peringkat kehidupan dan akhir sekali corak kejayaan. Yang pertama sekali adalah peringkat perkembangan kerjaya. Kita ada lima. Yang pertama penubuhan, penerokaan, pengukuhan, pengekalan dan penurunan. Peringkat pertumbuhan adalah berlaku antara umur 4 hingga 14 tahun di mana kat situ kita baru perkembangan fizikal dan psikologi. Peringkat ini bermula apabila individu mendapat kesedaran bahawa pekerjaan ialah satu aspek dalam kehidupan. Kenapa? Sebab umur 4 hingga 14 tahun kita didedahkan dengan cita-cita. Cita-cita itu adalah kerjaya. Daripada kerjaya tu kita berfikir yang kerja itu perlu untuk masa depan. So pengalaman memberikan latar belakang, pengetahuan terhadap dunia pekerjaan akan digunakan untuk membuat pemilihan terakhir. Daripada masa kita kecil, kita didedahkan kerja doktor macam mana, kerja askar macam mana, kita didedahkan macam mana dunia pekerjaan. Daripada umur 4 hingga 14 tahun, kita akan membuat pemilihan yang terakhir ketika itu, masa peringkat pertumbuhan. Seterusnya adalah peringkat penerokaan. Berlaku antara umur 15 hingga 24 tahun.
dia terbahagi kepada 3 fasa, iaitu yang pertama bermula pada peringkat fantasi. Fasa ini kita masih lagi tidak lagi berfikiran realistik dan berhubung rapat dengan cara hidup yang bermain-main. Kita masih lagi mencari, kita hanya berfantasi, hanya mengimajinasikan yang kita ini nak jadi doktor, tapi kita hanya fantasi saja, tidak ada perasaan serius lagi. So fasa kedua adalah fasa tentatif, iaitu berlaku ketika dalam peringkat penerokaan individu mula menyempitkan pemilihan yang kepada beberapa kemungkinan. Contohnya masa fantasi kita ada banyak, kita punya cita-cita, ada 4. Bila dah macam naik sikit umur, kita berubah kepada fasa tentatif, kita pula ambil hanya 2 sahaja, menyempitkan lagi kita punya kemungkinan untuk kerjaya masa depan. Yang ketiga adalah fasa realistik, di mana masa dalam lagi fasa penerokaan, individu akan mengahadkan pemilihan kerjaya. Maksudnya dia mengahadkan, tadi kita menyempitkan, sekarang kita mengahadkan pemilihan kerjaya kita. Seterusnya adalah peringkat pengukuhan. Berlaku antara umur 25 hingga 44 tahun. Berada dalam fasa penetapan memilih kerjaya oleh pengalaman ketika bekerja dan menggunakan bakat untuk membantu pemilihan. Ketika umur 25 hingga 44 tahun, semua dah bekerja, sepatutnya dah bekerja, walaupun tak kerja tetap tapi sudah ada pengalaman bekerja. Daripada pengalaman bekerja itu, mereka akan dapat agak macam mana nak menentukan kerjaya mereka. So fasa ni ada terbahagi kepada 2 fasa, iaitu fasa percubaan. Individu mencuba meninjau dan menilai untuk memastikan pilihan dan keputusan yang dibuat boleh direalisasikan. Maknanya lepas dah degree, kita cuba kerja menggunakan bidang yang kita ambil. Tapi kita cuba dulu, hanya cuba nak tengok adakah sesuai dengan minat dan kita rasa kita puas. Fasa percubaan. Yang fasa kedua adalah fasa stabil, di mana kita menimba pengalaman dan bertambah cekap dan akhirnya menjadi fasa stabil. Bila kita dah cuba, kita dah bekerja beberapa tahun, kita rasa macam kita dah boleh buat. Kita dah stable lah, kita dah cekap. So, seterusnya adalah peringkat pengekalan, di mana berlaku antara umur 45 hingga 64 tahun. Individu cuba memperbaiki keadaan pekerjaannya. Seseorang itu akan terus berusaha mencapai kepuasan daripada pekerjaannya. Umur 45 hingga 64 tahun dah stable, tapi ada yang masih lagi mencuba untuk mungkin nak cari kepuasan. Kadang-kadang kalau kita bekerja, kita nak tapi tak minat sangat. So dia umur 45 hingga 64 tahun ni dah berani untuk mencuba minat mereka, bekerja dalam minat mereka. So individu juga akan meneruskan situasi kerja yang dapat memberikan kepuasan yang lebih kepada dirinya, cuba mengubah suai segala perasaan yang tidak selesa pada fasa pengekalan. Seterusnya adalah peringkat penurunan, berlaku antara umur 65 dan ke atas, di mana jangka masa seorang individu hampir bersara. Individu lebih mementingkan pengekalan jawatan daripada memperbaikinya. Ketika umur 65 tahun, mereka dah tak fikir dah untuk rasa puas dalam bekerja. Mereka hanya cuba untuk mengekal sahaja, teruskan sehingga habislah pekerjaan tersebut. So peringkat berlaku daripada peringkat umur 65 dan ke atas, berlaku di fasa pencen atau bersara dengan penekanan individu pada kerja. Fokus kepada melakukan pekerjaan yang minimum sebab oleh faktor kesihatan, mereka hanya terus melakukan pekerjaan yang minimum. Tidak sebelum fasa pengekalan, mereka lebih cergas. Tapi pada fasa penurunan, mereka bekerja secara minimum saja. Antara faktor kekuatan daya fizikal, kesihatan mental yang menurun. So aktiviti kerja mula berubah bagi menyesuaikan dengan kebolehan diri. Sebelum ni mungkin aktif, lepas umur di fasa peringkat penurunan mereka lebih kepada slow down pekerjaan. Corak kerjaya adalah latar belakang dan pengalaman menyumbangkan sesuatu tindakan terhadap sikap. Kebolehan mental merupakan faktor utama bagi memilih kerjaya yang suat.
Maknanya mungkin daripada pengalaman, mungkin kerja dekat bukan kerja tetap tapi daripada pengalaman tu boleh membantu dan untuk memilih kerjaya. Kebolehan mental juga adalah faktor utama yang penting sebab setiap pekerjaan memerlukan mental yang berlainan. Bukan semua kerjaya perlukan fizikal mental mereka berlainan lah. Maknanya kalau kena kerja doktor, mental kena kuat. Kena hadap patient, kena belajar lagi. Kalau mungkin management ke, lagi mental kena kuat lagi kan. So kebolehan mental faktor utama untuk kita fikir sebelum kita fikir kerjaya kita. Kena tanya diri mental ni boleh tahan macam mana. So pelangi kerjaya super ni dia ada buat pelangi kerjaya kehidupan. So rajah tersebut menekankan perbezaan peranan yang dimainkan oleh setiap individu semasa jangka hayatnya dan pengaruh peranan-peranan ini tentang terhadap gaya hidup serta kerjaya. Okay, ini adalah Life Career Rainbow yang dicerita oleh Super. So kita boleh lihatlah peranan ketika fasa-fasanya. Maknanya umur 4 hingga 15 tahun tu ketika kita masih lagi perkembangan fizikal. Umur 15 hingga 30 kita tengah mencari-cari apakah pekerjaan yang sesuai dengan kita, apakah kerjaya yang kita nak. Masa umur 30 hingga 55 kita dah ada kerja tetap, kita dah ada keluarga. So umur 55 kita hanya mengekalkan sajalah apa yang kita sedang buat, kita kekalkan sampailah kita nak bersara lah. So kalau nampak yang bawah tu cair kan. So itu dalam fasa kita. Maknanya role kita masa kita kanak-kanak sikit je lah. Student, sederhana. Inilah kalau boleh tengok ini lebih jelas lah kita punya current role masa kita daripada kita kecil sampailah kita dah bekerja. So kita nampaklah peratusan-peratusan pecahan. Okey, seterusnya dinamika corak kerjaya. Menurut Super, proses kompromi antara individu adalah berlaku disebabkan faktor sosial antara konsep pendiri dengan realiti. Seterusnya, peranan yang dimainkan secara khayalan seperti ketika proses temuduga. Seterusnya, perkembangan dapat dibimbing dengan membentuk perkembangan keupayaan dan minat. Sebagai contohnya, minat kita cuba memperluaskan dan mempelbagaikan kegunaannya. Sebagai contoh hobi kita, mungkin hobi kita main TikTok. Daripada main TikTok tu kita boleh buat video kan, kita edit video. Tapi kita cuba kembangkan kita punya minat. Maknanya kita mungkin ada sesetengah perniagaan yang perlukan seseorang untuk edit video. Untuk pengiklanan lah kan. So kita gunakan minat kita yang edit video tu, kita luaskan, kita kembangkan supaya dia boleh jadi boleh dibimbing dan boleh jadi kerjaya kita satu hari nanti. Itulah maksud perkembangan dan dapat dibimbing. So kerja sebagai satu cara hidup, konsep kerjaya sebagai satu cara hidup merupakan fokus dan tumpuan akhir dalam teori Super. Memang teori Super ini dah fokus dia adalah kerja sebagai satu cara hidup. Seterusnya kepuasan kerja dan kepuasan kehidupan adalah bergantung kepada usaha yang ditunjukkan oleh individu itu sendiri. Maksudnya kepuasan kerja kita dan kehidupan kita ni bergantung pada diri kita sendiri. Jika kita buat macam mana yang kita nak, maksudnya kita puas hati. Kalau kita nak benda tu tapi kita buat main-main, diri kita yang juga yang rasa tak puas hati kan. Sebagai contoh, kita kerja dalam bidang engineering tapi minat kita mungkin lebih ke arah fotografer ke, tapi kita kerja kita tak puas, tapi macam itulah. So ada yang individu tu dia berusaha, so dia buat dua kerja supaya dia rasa puas dalam bekerja. Dia boleh jadi engineer dalam kerja tetap dia dan dia boleh kembangkan minat dia dalam kerjaya fotografi, so dia rasa puas untuk bekerja. Itu maksud dia. Okay, rumusan teori perkembangan kerjaya Super. Manusia adalah berbeza dari segi kebolehan, minat dan personaliti. Setiap individu berkelayakan untuk melakukan beberapa jenis pekerjaan. Tiap-tiap pekerjaan memerlukan corak-corak tertentu, ciri-ciri kebolehan, minat dan personaliti.
pemilihan kerjaya dan kecekapan situasi tempat individu tinggal dan bekerja serta konsep kendiri individu berubah mengikut masa dan pengalaman. Terima kasih. Tapi sekejap kami ada sediakan satu video. Ni mana? Okay, sekian. Itu je. Terima kasih. Maaf atas tersasul kata lambat sikit. Maaf ya. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Ashikin dan juga Nurul Fatihah Nafisa di atas pembentangan berkaitan dengan teori super. Okey, Ashikin boleh tak buka slide tadi tu yang live rainbow tadi tu? Ashikin ke Fatihah Nafisa ke? Cuba try buka Boleh madam. slide tadi tu. Okay, cuba full screen kan. Okey, baik, terima kasih. Okey, teori super. Kita selain daripada teori Holland, kita ada juga teori super yang berkaitan dengan teori-teori kerjaya. Kalau tak, okey, kita ada 5. Kita ada 5 yang berkaitan dengan teori kerjaya, antaranya super, Holland, Enro dan juga sebagainya. Jadi antara yang akan dikongsikan kepada semua pelajar ialah teori Holland dan juga teori super. Okey. Hari ini kita dah belajar tentang teori Holland dan juga kita akan belajar tentang teori super. Okey, teori super ini menariknya dia berkaitan dengan peringkat. Okey, peringkat-peringkat umur dan dalam peringkat-peringkat tersebut dia ada perkembangan kerjaya. Okey, so daripada kita baby, daripada kita kanak-kanak sampai kita tua nanti
akan ada perkembangan kejayaan dalam setiap peringkat-peringkat tersebut. Okey, pertama ialah peringkat pertumbuhan. Peringkat pertumbuhan pada umur 1 hingga 14 tahun. Okey, waktu ni kita tengah sekolah sekolah tadika, kita tengah sekolah rendah kan. Kita masuk sekolah menengah baru form 2. Okey, so dekat sini merupakan peringkat pertumbuhan. Okey, kat sinilah kita berangan kan, kita banyak tengok mak ayah kita, dia orang kerja apa, kakak abang kita kerja apa kan, tengok TV, tengok cerita kartun. Kartun ni kadang-kadang kerja kat lab, kadang-kadang jadi detektif lah kan. Contoh macam tengok detektif Conan ke apa lagi, Totally Spy kan yang berkaitan detektif. Kalau tengok cerita kartun lain pula macam mana. So kat situlah berlakunya pertumbuhan dari segi pengetahuan kerjaya kita. Okey, yang kedua kita pergi kepada peringkat penerokaan. Okey, peringkat penerokaan pada umur 15 hingga 24 tahun. Okey, masa ni tengah form 3 sampai tengah diploma. Okey, ni waktu peringkat umur anda semula ni. Kan masing-masing umur 20, 21 kan. Sekarang umur anda ni tengah berada dalam fasa penerokaan. Anda sedang teroka. Okey, minat anda apa, suka anda bagaimana kan. Okey, nanti dah belajar nak sambung degree bidang apa, kerjaya nanti nak kerja apa. Kat sinilah fasa umur tengah nak meneroka. Okey, kita mula cari ilmu pengetahuan, kita mula cari pengalaman-pengalaman. Okey, kat sini berlaku peringkat fantasi seperti yang dibentangkan oleh Ashikin dan juga Fatihah tadi. Peringkat fantasi, kita bayangkan okey nanti nak kerja doktor lah, nanti nak kerja engineer lah, nanti nak buat kedai lah, transport lah apa kan. And then bergerak pada tentatif sampai realistik. Realistik di mana contoh anda sampai ke bidang pengajian sekarang, ambil business, ambil engineering. So anda dah realistik ni, dah berada pada peringkat anda rasa ini bidang yang anda nak teroka lebih lanjut, yang anda rasa minat, yang anda rasa sesuai dengan persepsi anda. And then pergi kepada peringkat pengukuhan establishment pada umur 25 hingga 44. Okay, fasa umur saya lah. Kita dalam fasa percubaan. Okay, macam saya cuba-cuba. Okay, sebelum saya jadi kaunselor kat universiti, antara pengalaman lepas saya pernah jadi cikgu tadika, cikgu sekolah rendah, cikgu sekolah menengah. Sebabnya background study saya masa degree dengan master ialah bidang pendidikan. Okay, so sekarang saya dah berada dalam fasa stabil iaitu menjadi kaunselor di sebuah universiti. Okay, kemudian pergi kepada pengekalan maintenance 45 hingga 64 tahun. Okay, pengekalan maintenance ni di mana kita sama ada nak perbaiki lagi, kita nak perbaiki lagi tugas kita, kerjaya kita. Contoh, katakanlah anda seorang engineer, okay, perbaiki lagi dia. Mula jadi junior engineer, kemudian jadi senior engineer, kemudian pergi kepada project manager, contoh. So ada peringkat-peringkat, tingkat-tingkat perkembangan kerjaya, perkembangan peningkatan jawatan anda, grade anda. Okay, dan pergi kepada yang terakhir ialah penurunan. Umur 65 ke atas. Ini fasa-fasa dan nak bersara. Kalau kita kerja kerajaan ni last umur 60 kan. Paling awal pun 56. Kalau kerja swasta tu terpulang lah rasanya. Kalau kerja sendiri lagi sedap. Okey, sekali tiga lah dia nak berhenti umur berapa kan. Umur 70 ke, umur 80 ke. Okey, jadi pada umur 65 bersara ni dia dah fasa relax sikit. Dia dah tak kusut sangat lah. Dah tak risau sangat, dah tak bekerja keras sangat lah katanya. Sebabnya dia dah menghabiskan lagi sisa-sisa baki-baki tugas yang belum diselesaikan, dan kemudian dia dah relax, dia dah tak perlu dah fikir pasal kerja sebab dia dah bersara, dah peringkir. Okey, jadi antara lifestyle factor ada 3 kat sini. Environmental, kita punya persekitaran, situation determinant, kita punya situasi dan juga personal. Okey, dalam environmental, labor market, kita tengok market kerjaya yang kita nak ni ada tak. Contoh, katakanlah anda nak menjadi seorang engineer, anda yakin ke? Anda rasa habis degree nanti, habis diploma nanti, betul ke nak jadi engineer, nak jadi juruterus? And then tengok pula adakah gaji sebagai seorang engineer tu berbaloi di negara kita. Kalau negara kita awak rasa macam tak puas, okay, mungkin nak pergi negara lain. Negara mana pula nak pergi? And then check dia punya gaji-gaji, and then waktu kerja juga. Okay, kadang-kadang ada certain engineer kena kerja sampai malam, lewat malam, sampai pagi kan. Macam suami saya, dia engineer, civil engineer, kejuruteraan awam diploma dulu dekat UTM Pasir Gudang, and then degree dekat Shah Alam. Okay, sekarang jadi site engineer dekat Kuala Lumpur. Okay, so kalau saya tengok dia punya waktu-waktu kerja tu memang overwork lah. Sebabnya kita selalu kerja contohlah 5, 7, 4 kan waktu office. Tapi macam dia engineer kadang sampai pukul 12 malam, kadang sampai esok pagi balik.
Ini tengok pula pada gaji pula sama ada unpaid ke tak, alright. So siapa yang study engineering ni dah boleh check dah macam mana level market sebagai seorang engineer untuk masa depan nanti. And then employment practices, awak rasa pernyataan diri awak, iaitu untuk environmental, alright. Untuk situation determinant, historical dan socio-economic. Historical tu tengok background family. Kadang-kadang bila family je jenis business, automatik anak-anak dia pun business. Okay. Siapa yang business ni mungkin ada antara ahli keluarga yang ambil business. Contoh semara awak ke pakcik-makcik kan, atuk nenek ke ayah mak awak yang business, yang buat business menyebabkan awak pun mempunyai tendensi ke arah nak buat business. Ini sosioekonomi, okay. Sosioekonomi keluarga. Sama ada contoh kalau sosioekonomi keluarga yang kurang ataupun yang rendah, so awak punya determinant ni, azam awak ni nak perbaiki sosioekonomi keluarga, okay, nak bantu keluarga, nak bantu mak ayah. Kalau siapa daripada background yang dah kata dah cukup semuanya kan, dah lengkap semuanya, mungkin nak buktikan yang kita ni bukannya manja, bukannya nak mak pak yang duk ketik mak pak ni kan, kita boleh berdikari, okay. So tengok determinant masing-masing. Dan yang ketiga ialah personal determinant dari segi psychological dan juga biological. Psychological ni, kita tengoklah tahap kesihatan mental, tahap fizikal awak, apa yang awak nak sebenarnya dari awak. Dan then biological, kemampuan dia sendiri. Macam apa tu? Biological, tengoklah lengkap tak biological. Contoh katakan ada seorang engineer. Orang engineer kena ready mindset tu, kena set mind tu, kena seorang yang tough kan, seorang yang tak manja lah. Takkan engineer nak duduk kat jalan pun tak boleh, jalan raya panas-panas pakai kipas, pakai payung kan. So kena set dekat diri sendiri tu, dah ada dah jiwa sebagai seorang engineer kalau nak jadi engineer. Kalau business pula sanggup mengambil risiko, turun naik harga kan, turun naik gaji, turun naik keuangan tu, sanggup tanggung risiko. Okay, sebab nak cari seorang businessman ni pun dia taklah indah-indah semuanya, taklah duit tu sentiasa ada. Kadang-kadang kita boleh jatuh bofis ataupun boleh kerugian kan, kena tipu. Itu antara cabaran-cabaran atau risiko-risiko dalam bidang perniagaan. Alright, so ini merupakan antara life care rainbow dalam teori super yang kita boleh apply dalam diri kita. Okay, cuba check balik diri masing-masing, cuba tengok masa fasa growth ni, masa fasa pertumbuhan ni, okay, dulu masa zaman kanak-kanak apa cita-cita? Mungkin ada yang kata nak jadi pramugari, nak jadi penyanyi, nak jadi angkasawan kan. Cuba saya tanya ni, contoh, okay, Nelly masa budak-budak dulu, masa sekolah rendah dulu, cita-cita nak jadi apa Nelly? Farmasi, madam. Okay, dah jadi farmasi, okay, bagus. Okay, Hakim Henry, dulu masa kecil dah jadi apa? Arkitek, okay, bagus. Okay, Akmal Lutfi? Akmal jadi apa Akmal? Dah hilang pula. Okay, Adam? Ada Adam? Mana semua orang ni? Intan Mawada? Ya, madam. Okay, masa kecil-kecil dulu jadi apa? Doktor. Doktor, okey, bagus. Nampak tak masa kita kanak-kanak tu macam-macam kita punya imajinasi. Doktor, farmasi, arkitek. Dan sekarang dah fasa exploration. Awak semua sekarang berada dalam fasa penerokan. Okay, siapa yang ambil business, siapa yang ambil engineering, okay. Kami explore lah sepuas-puasnya. Check balik, betul ke aku ni memang betul-betul nak jadi engineer, betul ke aku ni nak ambil business. Kan? Sebab nanti bila masuk degree, awak masih lagi boleh pilih nak masuk teroka bidang apa. Kan? Sebab kita diploma, untuk degree nanti boleh pilih mana course. Lagi-lagi bagi mereka yang dalam bidang sains ni, siapa yang dalam bidang sains, okay, dia boleh masuk pada mana bidang. Nak masuk bidang sastra ke, nak masuk bidang sains pun boleh. Tapi siapa yang ambil bidang sastra, contoh macam business kan, business ke pendidikan macam saya, kita tak boleh masuk bidang sains. Kita hanya boleh masuk dalam bidang sastra sahaja. So ada pro and cons untuk bidang sains dan juga bidang sastra. Alright, so nanti bila dah habis degree semua baru dah masuk establishment. Okay, masa ni cuba cari kerja. Okay, jangan fikir okay, aku belajar engineer, kena keluar jadi engineer. No, tak semestinya. Zaman sekarang dah berubah. Zaman sekarang tak semestinya apa yang kita belajar tu itulah apa yang kita kerja. Ada orang belajar doktor, kan, medik,
tapi ending kerja jadi usahawan. Okay, ada kan? Okay, contoh lain macam siapa lagi? Belajar, contoh belajar meskom tapi jadi atlet. Macam tu lah, tak semestinya kita akan ada dalam flow yang sama. Ada orang dalam flow yang sama, contoh macam saya education, degree education, master education, kerja pun education. So orang kata flow yang sama je. Tapi ada juga orang berbeza, okay, dia belajar lain, kerja lain, okay. So semua tu bergantung kepada rezeki. Tapi rezeki tu tak datang bergolek, rezeki tu kita kena usahakan. Usaha milik kita tau, usaha milik kita sebagai manusia. Jadi kita kena usaha sebaik mungkin. Jangan berharap ibarat bulan jatuh ke riba. Okay, aku habis belajar degree, nanti semua majikan akan cari aku. Semua majikan akan offer letter aku bagi offer kerja. Tak semestinya. Okay, kita yang kena keluar dan juga cari kerja. Okay, kita anak muda zaman sekarang tak boleh malas, tak boleh malu-malu. Okay, kalau tak nanti awak akan ketinggalan. Pesaing ramai kita kat UiTM. Kita nak bersaing dengan orang universiti lain, UPM, UKM, UKM, kan, USM, UTP. So macam-macam universiti ada kat luar sana. Jadinya awak punya pesaing tu ramai, terbuka. So be the best, among the best, dan insyaAllah saya doakan semua berjaya mencapai cita-cita masing-masing, insyaAllah, amin. Okay, baik, kita dah nak habis ni. Ada apa-apa soalan? Tak ada madam. Madam, sorry madam. Tadi saya minum air, lepas tu madam panggil tersedap. Oh, itu sekali sedap. Ya, astagfirullahaladzim. Okey, tak apa. Okey, so terima kasih saya ucapkan kepada dua kumpulan ini yang membentangkan teori Holland dan juga teori super. Kedua-dua kumpulan baik, bagus, cemerlang. Dan saya harapkan kumpulan seterusnya iaitu berkaitan kemahiran dalam kaunseling. Okey, minggu depan awak semua cuti midterm kan? Betul. Betul. Okey, so siapa yang balik kampus sekarang ni nanti kena balik rumah kan? Tak kak. Boleh just stay. Boleh just stay, okay, good. Siapa yang kat rumah tu boleh balik sini kan? Betul. Okay, so nanti dah boleh balik kampus. Siapa yang ada kampus tu selepas midterm nanti kita akan buat lagi aktiviti bersemuka macam SEM ni. Okay, so ready untuk 1 harian 12 nanti. Minggu depan kita tak kelas, okay, kita akan teruskan pada 1 harian 12 di mana tajuk kemahiran dalam kaunseling yang akan disampaikan oleh Nur Aida Syafidah dan juga Muhammad Nakudin. Dan tajuk kedua ialah proses komunikasi yang akan disampaikan oleh Nuri Nadira dan juga Nur Dabiha. Jadi kedua-dua kumpulan ini diharap bersedia pada 1 hari bulan 12 2021. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah. Okay, itu sahaja. Bye. Assalamualaikum. Thank you madam. Thank you madam. Thank you madam. Thank you madam.